Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimi Syatira binti Muhammad Syukran. InsyaAllah saya bersama rakan saya Nur Farahin binti Muhammad Nasri akan membentangkan kertas konsep perkumpulan kami. Okey, tajuk yang telah kami pilih adalah berkaitan persepsi dan cabaran guru sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan STEM. Dalam bab abstrak, kami menceritakan bahawa pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik telah mendapat perhatian banyak pihak dari segi pelaksanaan dan kebolehcapaiannya. Bagi memastikan Malaysia dapat berdiri setaraf dan bersaing dengan negara-negara maju, suatu usaha kolaboratif telah dirangka bagi mengukuhkan pelaksanaan pendidikan STEM seperti yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Menyedari bahawa guru merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam menjayakan sesebuah dasar pendidikan, kertas konsep ini bertujuan untuk mengkaji persepsi guru terhadap pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah. Kertas konsep ini juga turut membincangkan aspek-aspek berkaitan seperti cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pendidikan STEM. Terdapat dua kata kunci iaitu persepsi guru dan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam bab pengenalan, STEM telah lama diperkenalkan dan kerajaan telah bekerjasama dengan agensi lain dalam memartabatkan pendidikan STEM ke arah yang lebih baik dan setaraf dengan peringkat antarabangsa. Pencapaian pelajar dalam STEM masih kurang memuaskan dan dasar yang telah diperkenalkan oleh pihak kementerian iaitu 60-40, 60% pelajar jurusan sains dan 40% pelajar jurusan sastera juga menunjukkan prestasi yang rendah iaitu tidak ramai pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang sains tulen. Jadi pengenalan ini membicarakan tentang kesediaan dan pengetahuan para guru perlu dimantapkan dalam usaha mengintegrasikan STEM dengan sebaiknya. Okey, terdapat dua tujuan utama kertas konsep ini iaitu mengkaji segala pandangan dan aspek yang mengganggu kebolehupayaan dan kesediaan para guru dalam melaksanakan STEM secara efektif semasa sesi PDPC di sekolah dan seterusnya. Kertas konsep ini turut membincangkan beberapa cadangan pemantapan dalam melaksanakan pendidikan STEM secara lebih berkesan. Bagi bab pelaksanaan pendidikan STEM, kami menerangkan tentang pelaksanaan pendidikan STEM yang bermula daripada pendidikan awal hingga ke peringkat industri atau komuniti. Perkara ini telah kami dapati melalui pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang menyatakan bahawa di peringkat pendidikan awal, pendidikan STEM menumpukan tentang pencetusan dan memupuk minat murid melalui aktiviti yang boleh merangsang sifat ingin tahu. Di peringkat pendidikan rendah, pelajar didedahkan dengan asas pengetahuan STEM dan menghubungkan pengetahuan dengan situasi dalam kehidupan harian. Bagi pendidikan menengah rendah dan menengah atas, pendidikan STEM menekankan tentang pembinaan dan pengukuhan kemahiran STEM. Di peringkat industri dan komuniti, hasrat dan cita-cita pendidikan STEM adalah bagi menyediakan graduan yang mampu menghadapi cabaran alam kerjaya dan menyumbang kepada produktiviti dan pembangunan negara melalui inovasi hasil pengetahuan, kemahiran dan amalan STEM. Okey, dalam bab persepsi guru, saya akan menerangkan tentang 4 cabaran ataupun isu yang dihadapi oleh guru dan seterusnya akan disambung oleh rakan saya iaitu Farah. Bagi cabaran yang pertama, guru menyatakan bahawa latihan dan program pembangunan profesional yang diadakan adalah minimal. Latihan-latihan seperti seminar atau modul perlu diberikan kepada para guru bagi meningkatkan efikasi kemahiran diri mereka. Selain daripada latihan mengenai pengetahuan pendidikan STEM itu tersendiri, pembangunan profesional STEM juga perlu menekankan tentang pengetahuan pedagogi dalam mengintegrasikan pendidikan STEM. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh guru adalah tentang masa yang terhad.
Menurut Sharnoff et al. 2017, guru mengalami kesuntukan masa dalam merancang pembelajaran STEM secara bersepadu dan pembelajaran yang bersifat kolaboratif bersama guru-guru lain. Guru mempunyai waktu yang terhad untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar lantaran perlu mengejar silibus kurikulum dalam kelas. Beban tugas dan komitmen guru yang sedia ada turut merencatkan proses pelaksanaan pendidikan STEM secara berkesan. Seterusnya, infrastruktur yang tidak mencukupi juga turut memberi kesan terhadap pelaksanaan pendidikan STEM. Dalam kajian Loh Suling et al. 2019, infrastruktur seperti makmal komputer dan makmal sains di sebahagian sekolah dikatakan kurang lengkap. Malah ada sekolah yang masih tidak mempunyai makmal-makmal pembelajaran. Infrastruktur yang disediakan oleh pihak sekolah mampu membantu dan memainkan peranan penting dalam menggiatkan aktiviti PDPC yang berkualiti dalam kalangan guru. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan tentang minat dan potensi pelajar. Kecenderungan minat yang berbeza dan potensi pelajar juga yang berbeza-beza memainkan peranan dalam memastikan pendidikan STEM berada di tahap yang berkualiti dan berkesan. Pendidikan dari segi minat dan potensi pelajar mampu menyumbang kepada persepsi dan pandangan guru yang lebih positif dalam menjayakan pendidikan STEM secara baik dan berkesan di dalam kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farahin binti Muhammad Nasri akan meneruskan pembentangan seminar 2 dengan persepsi guru yang kelima, iaitu kelemahan dalam kepimpinan sekolah. Peranan kepimpinan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan STEM sering ditinggikan. Pengetua yang merupakan pemimpin utama sebuah sekolah secara idealnya haruslah mempunyai pengetahuan STEM yang mencukupi agar dasar polisi dan gerak kerja sekolah dapat disejajarkan dengan matlamat pendidikan negara. Pengetua yang mempunyai latar belakang pendidikan sains dan matematik mempunyai perancangan dan pengetahuan yang lebih baik terhadap dasar 60-40. Selain itu, tingkah laku, persepsi serta amalan gaya pengajaran guru juga berkait rapat dengan cara penekanan yang diberikan oleh pengetua. Strategi seperti mengangkat guru cemerlang bagi mata pelajaran STEM sebagai ikon STEM di sekolah untuk meningkatkan persian ilmu dan kepakaran dengan guru-guru lain juga dicadangkan. Seterusnya, kekurangan peluang kerjaya dalam STEM. Menurut ALIAS 2020, statistik pengangguran yang tinggi telah direkodkan dalam kalangan graduan STEM. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan pendedahan berkaitan laluan kerjaya dalam bidang STEM serta bimbingan pemilihan kerjaya yang terhad. Situasi pengangguran yang tinggi ini secara tidak langsung mempengaruhi persepsi guru STEM terhadap pendidikan STEM dan kebolehpasaran graduan STEM. Kemudian, polisi dan dasar kerajaan mengenai pendidikan STEM. Polisi dan dasar pelaksanaan pendidikan STEM adalah amat penting untuk memastikan guru-guru STEM mempunyai panduan yang mencukupi untuk melaksanakan pedagogi STEM secara berkesan. Antara polisi dan dasar yang telah dilaksanakan adalah Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN), Dasar 60% Sains, 40% Sastra dan penambahan bilangan sekolah menengah sains dan markah rendah sains mara. Selain dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti turut memperuntukkan 3.6 juta ringgit melalui Pelan Tindakan Pembangunan Teknologi Perindustrian untuk membangunkan projek berasaskan sains dan teknologi di sekolah dan mata keguruan. Seterusnya, kita lihat cadangan pemantapan yang pertama, iaitu pendidikan STEM yang berfokuskan murid. Pelaksanaan pendidikan STEM yang berfokuskan murid boleh mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam mata pelajaran secara mendalam melalui peningkatan inkuiri, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan masalah dalam konteks dunia sebenar akan membantu pelajar dalam menempuh dunia pembelajaran luar sekolah. Kajian tentang pendidikan STEM yang berfokuskan murid meningkatkan pendekatan konstruktivis, mengajak pelajar untuk memainkan peranan aktif dalam sesi pembelajaran dan meninggalkan peranan pasif mereka sebagai penerima ilmu pengetahuan. Pendekatan pendidikan STEM yang berfokuskan murid juga boleh menghasilkan PDPC yang menarik
secara langsung dapat meningkatkan minat serta kecenderungan murid dengan memberikan pengalaman pembelajaran STEM secara bermakna dan menyeronokkan. Terdapat pelbagai variasi model pengajaran yang menyokong pendidikan STEM berasaskan murid, dan antara impak positif yang telah dilaporkan melalui pelaksanaan model pengajaran ini adalah meningkatkan tahap penglibatan murid, memupuk sikap positif terhadap STEM dan menerapkan kemahiran insanah yang lain. Murid yang mengikuti PDPC STEM yang berfokus ke murid juga mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, inovatif, berhemah tinggi, berdikari, celik teknologi, mampu mereka cipta dan boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seterusnya, penambahbaikan dari sudut peralatan, kemudahan infrastruktur dan program pembangunan profesional guru. Kemudahan di sekolah merupakan komponen penting dalam membantu guru untuk menggiatkan aktiviti pendidikan STEM. Kemudahan lain seperti cepatnya internet yang laju juga penting untuk membolehkan murid mengumpul dan mendapatkan maklumat yang lebih luas melalui carian di internet. Oleh itu, peruntukan asas haruslah diberikan bagi membolehkan murid menikmati pembelajaran STEM yang bermakna di sekolah melalui kemudahan infrastruktur dan peralatan yang mencukupi. Chernoff et al. 2017 mendapati bahawa pihak pentadbiran sekolah selalunya berhadapan dengan keperluan yang mendesak untuk mencahayakan program pembangunan profesional guru. Kefahaman dan pengetahuan guru terhadap kurikulum dan pedagogi STEM dapat menyalurkan maklumat secara berkesan kepada murid. Oleh itu, kerjasama antara kementerian dan pihak pendidikan negeri atau daerah adalah penting untuk menyediakan dan memberikan latihan atau modul yang mencukupi buat guru-guru STEM. Altan dan Ekan 2016 mengemukakan bahawa program pembangunan profesional dapat memberikan peluang kepada guru untuk belajar dan meningkatkan kemahiran serta kefahaman dalam pengetahuan konsep, proses dan teknik kejuruteraan dan menimbulkan perasaan yang mendalam terhadap kepentingan sains dalam kalangan murid. Cadangan yang terakhir adalah memperuntukkan lebihan masa dan ruang untuk jalinan kerjasama melibatkan guru STEM dan pihak pentadbiran sekolah. Jalinan kerjasama ini dapat membantu guru untuk berhubung dengan guru-guru STEM yang lain dalam membina dan merancang pembelajaran STEM secara lebih efektif. Guru-guru sangat memerlukan kerjasama dan bantuan daripada rakan sejawat yang lain bagi memantapkan pendidikan STEM. Pendidikan STEM lebih bersifat inovatif dan kritis, memerlukan perancangan dan pembincangan yang jitu terhadap pelaksanaannya. Oleh itu, pembelajaran kolaboratif antara guru-guru STEM sangat diperlukan bagi menjayakan hasrat ini. Antara cadangan lain yang boleh membantu dalam pemantapan pendidikan STEM adalah pelibatan pentadbiran sekolah dalam membantu guru-guru bagi memantapkan PDPC STEM. Aidilina dan Marina menyatakan bahawa pihak pentadbir haruslah mempunyai perancangan sekolah yang tersendiri berdasarkan faktor pelajar, pengetahuan guru dan kemudahan infrastruktur yang ada. Dan daripada itu, pihak sekolah juga perlu merancang aktiviti yang boleh menarik minat ibu bapa bagi mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa tentang kepentingan pendidikan STEM. Dengan ini, guru akan lebih bermotivasi dan mampu memberikan komitmen sekiranya pentadbir sekolah menunjukkan semangat untuk membantu dan bekerjasama dalam usaha pemantapan pendidikan STEM. Kesimpulannya, persepsi terhadap STEM merupakan elemen penting dalam usaha pemantapan pelaksanaan pendidikan STEM ini. Faktor-faktor seperti minat dan potensi murid, peranan pentadbir sekolah, infrastruktur pembangunan profesional guru dan prospek berjaya dalam bidang STEM haruslah diambil kira dalam usaha menjayakan hasrat dan cita-cita negara dalam memudayakan pendidikan STEM. Walaupun kebanyakan pandangan guru lebih menjurus kepada cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan STEM di sekolah, guru turut menzahirkan penghargaan terhadap keprihatinan kerajaan dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan dengan pendidikan STEM. Akhir sekali, diharapkan hasil kertas konsep ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pandangan guru dan situasi sebenar sesi PDPC pendidikan STEM di sekolah. Diharapkan rancangan pemantapan pelaksanaan pendidikan STEM ini boleh membantu pelbagai pihak berkepentingan dalam merangka strategi pemantapan guru-guru STEM di sekolah. Ini adalah senarai rujukan yang digunakan bagi test konsep berkumpulan. Sekian, terima kasih.